Suruhanjaya Pencegah Rasuah mula melakukan siasatan terhadap rakan-rakan kongsi perniagaan Tun Daim. Laporan kita terima daripada laporan CNA, itu sebuah agensi berita luar negeri, mengatakan bahawa ahli perniagaan Singapura yang juga merupakan pemaju hartanah yang terkenal di Malaysia, itu Datuk Seri Akbar Khan, dilaporkan telah disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Beliau berusia 83 tahun dan merupakan pemegang saham utama pemaju projek mewah PRDB Development Sdn Bhd, dan beliau telah ditahan untuk soal siasat minggu lalu. Demikian laporan daripada CNA yang memetik sumber pegawai kanan SPRM. Katanya lah, saudara. Dan difahamkan pasukan penyiasat turut menyerbu rumah dan premis perniagaan di Kuala Lumpur. Sumber dipetik sebagai memberitahu selain membekukan akaun perniagaan dan pribadi ahli perniagaan itu, SPRM juga mengarahkan Akbar untuk mengisytiharkan aset serta pegangan kewangan keluarganya. Pihak pejabat Akbar bagaimanapun enggan mengulas mengenai siasatan SPRM ketika dihubungi oleh CNA. Jadi katanya memandangkan ini adalah perkara yang sedang berjalan, kami mengelak daripada mengulas butiran khusus. Fokus utama kami kekal pada memastikan siasatan yang adil. Itu menurut jurucakap syarikat yang dipimpin oleh Akbar. Sumber SPRM berkata ahli perniagaan itu dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat bersama bekas rakan kongsi yang lain dalam masa yang terdekat. Mereka dilaporkan memainkan peranan yang penting dalam pemulangan saham beku bernilai 4 bilion dolar Amerika yang sebelum ini tersenarai di pasaran luar bursa yang sudah tidak wujud di Singapura, yang dikenali sebagai Central Limit Order Book, itu CLOB, dan transaksi kontroversi yang melibatkan perubahan pegangan saham di konglomerat multipurpose holding pada akhir tahun 1990 dan 2000. Akbar merupakan seorang lagi personaliti perniagaan yang terlibat dalam siasatan meluas oleh SPRM. Siasatan terhadap pegangan kewangan Tun Daim bermula pada Mei 2023 dan beliau dituduh pada 29 Januari lalu kerana gagal mematuhi notis SPRM supaya mengisytiharkan hartanya. Jadi sebagai seorang accountant, tentulah Akbar memahami secara selok-belok soal perundangan. Sementara itu, pengarah bahagian pencegah pengubahan wang haram AML SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, ketika dihubungi oleh Esok Awani, beliau mengesahkan seorang ahli perniagaan dan pemaju hartanah Singapura telah dipanggil untuk membantu dalam siasatan yang sedang dijalankan. Dan itu keadaan secara retinya penyiasatan masih berjalan. Bukan ada diam, ada secara masih berjalan. Begitu juga saya difahamkan bahawa tokoh perniagaan itu Tan Sri Tajudin Ramli, beliau juga turut dilaporkan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung transaksi syarikat penerbangan Malaysia itu MAS. CNA, ini saya hairan macam mana syarikat ni, agensi berita CNA yang berpengkalan di Singapura dapat banyak cerita saya, tapi dalam negara kita ni tak ramai yang melaporkan. CNA melaporkan bahawa Tan Sri Tajudin yang punya kaitan dengan bekas Menteri Kewangan itu mempunyai kepentingan mengawal MAS. Laporan tersebut menyebut siasatan itu adalah berhubung rancangan kontroversi oleh kerajaan pada tahun 2000 untuk menyelamatkan syarikat MAS. Itu keadaan saya. Saham syarikat penerbangan nasional itu didagangkan sekitar RM3 sesaham yang meletakkan nilai pegangan ikuti ahli perniagaan tersebut pada kira-kira 718 juta. Kerana adalah transaksi apa semua melibatkan bilion ringgitnya. Bagaimana tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen. Demikian laporan CNA. Selain Tan Sri Tajudin, CNA juga melaporkan SPRM turut menyiasat beberapa urusan perniagaan membabitkan taikun perniagaan. Tan Sri Halim Saad pun disiasat, Tan Sri Robert Tan Wah Chun yang masing-masing mempunyai hubungan rapat dengan Tun Daim juga sedang disiasat. Bagaimanapun, Tan Sri Halim dan Robert tidak dapat dihubungi untuk memberi komen. Demikian laporan daripada CNA Asok Awani yang sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan. Itu keadaan saya. Jadi siasatan masih berjalan.
kita tidak boleh memberi sebagai pandangan. Bila suatu siasat telah dijalankan, kita tak boleh membuat pandangan. Dan jika itu dibawa ke mahkamah perbicaraan, kita tak boleh memberi pandangan yang seolah menjatuh hukum. Itu menjadi contempt of court. Jadi bagaimanapun, saya harap warga kita berlapang dada, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan kita membuat spekulasi, jangan kita membuat sebarang pandangan, kerana itu dianggap sebagai menghina mahkamah dan juga boleh mengganggu urusan siasatan oleh SPRM. Pihak kerajaan sedang memantau pengajaran agama Islam sama ada melalui ceramah dan kelas-kelas pengajian di tempat awam seperti masjid dan surau, juga dalam media sosial agar dapat memupuk semangat perpaduan dan tidak menyimpang daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, katanya. Menurut Datuk Muhammad Naim, kerajaan juga akan memastikan ajaran ahli sunnah wal jamaah benar-benar bertapak dan difahami oleh seluruh masyarakat Islam. Memang kita, saudara, kita umat Islam Malaysia ni, majoritinya adalah berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi menurut Menteri sebut, sekiranya didapati pendakwah menimbulkan isu-isu yang mengelirukan masyarakat dan memecah belahkan perpaduan, maka pendakwah tersebut akan dipanggil untuk diberi peringatan oleh jawatan mufti, dan pihak berkuasa agama boleh mengambil tindakan dengan menarik semula tauliah mereka mengajar sekiranya gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kerajaan, kata Datuk Naim, akan memastikan umat Islam di negara ini berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukannya kita berfikiran khawarij ataupun takfiri. Khawarij ni, saudara, lain-lain tak ada. Menuduh orang tu kafir, orang ni kafir, dan mereka merasakan mereka saja yang betul. Itu ajaran yang dikata khawarij. Orang lain semua tak betul, mereka saja betul. Terima kasihlah Ros. Saudara Rafi sekuntum warna merah untuk saya. Saudara Saleh, kerana santan badan binasa. Harap kerajaan ambil tindakan tegas pada pembawa khawarij dan takfiri, perlu tindakan sebelum terlambat. Itu kata JSC. Jadi kita mengharapkan kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Naim itu benar-benar dapat memberi kesedaran kepada mereka yang sudah menyimpang jauh. Kita tahu terdapat juga ajaran Syiah, ajaran itu, ajaran ini di negara kita. Tapi kita mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini kita akan merayakan kehadiran Aidil Fitri yang tak betul kita buatlah. Tak perlu kita nak menegakkan benang basah. Jadi dalam waktu yang sama mengulas tentang pemerkasaan undang-undang syariah. Datuk Muhammad Naim berkata jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam, akan menyediakan laporan hasil kajian dan pandangan terhadap semua isu berbangkit dalam tempoh 6 bulan atau tidak melebihi 1 tahun. Katanya laporan itu akan dibentangkan pada Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam dan Majlis Gaja-Gaja untuk diperkenankan sebelum dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri. Semua pihak diminta bersabar dan memberi ruang kepada jawatan kuasa khas untuk melaksanakan kajian dan seterusnya mengesyorkan cadangan dan pandangan mereka semua, saudara. Baik, itu apa yang berlaku dalam sektor agama. Khawarij lah, takfiri lah, saudara. Bagaimana pula saya melihat masih lagi fitnah berleluasa, saudara. Masih lagi mereka menuturkan kata-kata yang tak sepatutnya. Benda yang tak betul jangan dilontarkan seperti betul. Sebagai contoh, saudara, apabila ada pihak yang menuduh kononnya dana daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dalam beberapa hari kebelakangan untuk mengawal kawalan ringgit di pasaran. Sebenarnya sahaja itu semua hanyalah spekulasi, tak betul. Menurut Silsilah Politik Kementerian Kewangan, iaitu Saudara Kamil Munim, beliau menafikan dakwaan pengukuhan ringgit sejak minggu lalu itu berlaku hasil arahan kerajaan agar KWSP menggunakan dana di bawah agensi tersebut untuk membeli ringgit. Tak betul, sahaja.
ada pihak menuduh mengatakan bahawa kerajaan menggunakan wang ataupun dana kilo SP untuk membeli ringgit kita untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi menurut saudara Kamil, tak betul. Tidak berlaku. Jadi dakwaan yang digerakkan oleh beberapa pengkritik kerajaan itu hanyalah sekadar mainan spekulasi demi kerana mereka mahu menimbulkan kegusaran dalam kalangan pemain ekonomi dan orang ramai. Itu keadaan saya tak habis-habis, tak berhenti. Jadi kata Saudara Bani Kamil, tak timbul sama ada kerajaan gunakan kewangan dan aset KWSP. Itu semua kerana sekadar spekulasi yang diada-adakan. Pengukuhan nilai ringgit adalah menepati jangkaan institusi kewangan dan pakar ekonomi sejak beberapa bulan lalu yang menjangkakan ringgit akan pulih pada 2024 berdasarkan nilai pelaburan ratusan bilion yang diterima oleh negara kita daripada pelaburan langsung FDI saat ini. Dan ia juga disokong dengan permintaan ringgit yang bertambah. Meskipun kita menyaksikan ringgit sedikit menjunam beberapa minggu yang lalu, namun ia bukanlah kayu pengukur utama terhadap prestasi ekonomi keseluruhannya. Jadi perlulah juga dilihat kepada petunjuk yang lain, kata Saudara Kamil Mubin. Beliau selaku sisa politik pada Menteri Kewangan, tentulah beliau lebih faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi kalau orang menuduh, mengatakan bahawa wang EPF ataupun dana EPF digunakan untuk membeli ataupun mengukuhkan balik ringgit Malaysia, katanya ini adalah permainan spekulasi. Memang adalah satu dua orang tu, boleh katakan hari-hari mereka menulis dan menuturkan persoalan ini dalam media sosial. Sebab itu akhirnya Saudara Kamil membuat kenyataan. Kerana saya jangan lupa kemarin adalah wartawan, seorang tokoh wartawan pun bercakap soal yang sama. Malahan mantan pemimpin daripada UMNO pun, dulu dalam UMNO dia jadi sebagai daripada anggota Majlis Tinggi, pun bercakap soal tersebut. Tapi apabila dinafikan oleh Saudara Kamil, kita nak tanyalah apa jawapan anda.